Jangan lupa subscribe, like and share. Hai, Assalamualaikum. Bersua kembali kita dalam channel Cikgu Ida Rahim. Hari ini kita akan belajar bahasa Melayu penulisan. Cikgu akan berkolaborasi dengan seorang guru, iaitu Cikgu Amli bin Kamarudin. Sebelum kita bersama dengan Cikgu Amli, Cikgu ingin terangkan sedikit tentang bahagian C. Dalam bahagian C, kamu perlu menulis karangan dengan jumlah markah sebanyak 25 markah. Mari kita lihat dulu apakah itu karangan. Karangan ialah proses menghasilkan penulisan kreatif jenis imajinatif dan deskriptif menggunakan bahasa yang menarik dengan betul. Karangan terdiri daripada karangan berformat dan tidak berformat. Panjang karangan yang perlu kamu tulis adalah antara 80 hingga 120 patah perkataan. Baiklah murid-murid, mari kita teruskan pembelajaran kita bersama Cikgu Amli bin Kamarudin. Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Amli bin Kamarudin, guru bahasa Melayu. InsyaAllah hari ini kita sama-sama akan membicarakan tentang bahasa Melayu tulisan, khasnya pada bahagian C, iaitu kita fokus pada karangan jenis fakta. Sebelum kita membicarakan tentang karangan fakta, sama-sama kita lihat dulu bentuk-bentuk karangan. Sebab kita tahu karangan ada dua jenis. Yang pertama karangan berformat dan seterusnya karangan tidak berformat. Kita tengok dulu apa itu karangan berformat. Contoh-contoh karangan berformat. Yang pertama, surat kiriman rasmi, surat kiriman tidak rasmi, laporan, catatan, dialog, berita, syarahan, ucapan dan perbahasan. Kesemua 9 karangan ini merupakan karangan berformat, merupakan karangan format rasmi. Selain daripada karangan berformat, kita juga ada karangan tidak berformat. Contoh, karangan bentuk cerita. Dalam karangan bentuk cerita terdapat karangan cereka, iaitu cerita rekaan. Terdapat juga karangan cerita berbentuk suasana, gambaran, pengalaman, penyelesaian masalah. Ada juga menyambung cerita, akhiri cerita, keperihalan, fakta, peribahasa, autobiografi dan biografi. Ini antara contoh karangan tidak berformat. Baiklah, sekarang kita tengok apa itu karangan fakta. Karangan fakta ditulis dalam bentuk format biasa. Karangan ini memerlukan kita mempunyai pengetahuan yang luas tentang tajuk yang diberikan. Jadi kita perlu banyak membaca buku, majalah, surat khabar dan sebagainya. Fahamkan kehendak soalan. Contoh soalan: tulis sebuah karangan tentang faedah-faedah keperpustakaan. Pastikan anda benar-benar tahu dan mempunyai fakta yang betul tentang tajuk. Senaraikan fakta-fakta atau isi yang diketahui dan susun mengikut kepentingannya. Setelah mengemukakan pengenalan, tulis bahagian isi. Pastikan anda dapat menyediakan sekurang-kurangnya 3 ataupun 4 isi. Kamu harus mampu mengembangkan sesuatu isi. Setiap isi haruslah dihuraikan beserta contoh yang sesuai dengan menggunakan ayat dan kata yang mudah dipahami. Setelah siap mengembangkan isi, kemukakan bahagian penutup. Gunakan gaya bahasa yang tepat. Usah meleret-leret dalam menjawab tugasan.
Baiklah, hari ini cikgu akan membincangkan tentang bagaimana cara mudah untuk kita mengenapati isi karangan fakta. Antara contoh bentuk soalan yang selalu dikemukakan dalam karangan fakta ialah faedah-faedah ataupun kebaikan-kebaikan atau kelebihan-kelebihan atau kepentingan-kepentingan. Sekiranya ada bentuk soalan yang bertanya tentang faedah, kebaikan, kelebihan, kepentingan, maka untuk kita menjawab soalan, kita perlu mengetahui apakah kehendak soalan tersebut. Soalan contoh, membaca, bersukan, co-curriculum, lawatan, perkhemahan ke perpustakaan. Soalan contoh, tulis sebuah karangan tentang faedah-faedah membaca. Atau tulis sebuah karangan tentang kebaikan-kebaikan bersukan. Atau tulis sebuah karangan tentang kelebihan-kelebihan aktiviti co-curriculum. Atau tulis sebuah karangan tentang kepentingan ke perpustakaan. Sekiranya karangan fakta bertanya tentang faedah, kebaikan, kelebihan, kepentingan tentang mana-mana tajuk, maka mudah untuk kita mengenal pasti cara untuk mendapatkan isi bagi soalan-soalan tersebut. Untuk mendapatkan isi bagi soalan-soalan tersebut, kita menggunakan kaedah mnemonik yang mudah, iaitu Abdul Sumi sedih hai. Abdul Sumi sedih hai. ABD Sumi SUMI sedih SEDIH hai HAI. Abdul Sumi sedih hai. Apakah itu Abdul Sumi sedih hai? A. Apa? B. Bila atau bagaimana? D. Di mana? Apa, bila atau bagaimana atau di mana, ini merupakan pendahuluan bagi tajuk karangan fakta tersebut. Diikuti oleh Sumi, sehat, undang-undang, masa, ilmu. Sumi merupakan isi bagi soalan-soalan yang berkaitan. Selamat, ekonomi, disiplin, istimewa, dan hubungan, hobi ataupun hiburan. Sumi sedih. Sumi sedih, kedua-duanya merupakan isi pilihan. Jadi kalau kita lihat di sini, isi pilihan ada 9, lebih kurang 9. Dan sebagai penutup, harapan, amalan ataupun iktibar. Hai. Abdul Sumi sedih hai. Jadi dengan kaedah mnemonik ini, murid-murid perlu menghafal Abdul Sumi sedih hai, iaitu apa, bila atau bagaimana, di mana sebagai pendahuluan, sehat, undang-undang, masa, ilmu, selamat, ekonomi, disiplin, istimewa, hubungan, hobi atau hiburan sebagai isi, manakala harapan, amalan dan iktibar sebagai penutup. Mari kita lihat contoh soalan berikut. Tulis sebuah karangan tentang faedah bersukan. Kita menggunakan kaedah mnemonik Abdul Sumi sedih hai. Pendahuluan. Abdul, ABD, apa, bila, bagaimana, di mana. Untuk apa? Sukan merupakan aktiviti fizikal yang diminati oleh rakyat Malaysia, iaitu apakah sukan. Kita terangkan tentang definisi sukan. Apakah sukan? Yang kedua, bila ataupun bagaimana. Kebiasaannya sukan dimainkan pada waktu petang atau pagi. Di mana? Padang, gelanggang dan sebagainya. Jadi kita boleh dapat 3 ayat, 2 ataupun 3 ayat
untuk pendahuluan. Pada bahagian isi, cuba kita lihat bagaimana cara menggunakan kaedah Sumi, mnemonik Sumi. Sehat, undang-undang, masa, ilmu. Faedah bersukan dapat menyihatkan tubuh badan. Isi sehat, faedah bersukan dapat menyihatkan tubuh badan. Isi undang-undang, murid dapat mengetahui undang-undang atau peraturan sesuatu sukan. Masa, dapat menghargai masa. Dengan bersukan, kita dapat menghargai masa. Ilmu, dengan bersukan, kita dapat menambah ilmu pengetahuan. Seterusnya, kita lihat sedih. Selamat, ekonomi, disiplin, istimewa, hubungan, hobi atau hiburan. Selamat, sekiranya selamat tidak sesuai untuk faedah bersukan, maka tidak perlulah kita tuliskan. Ekonomi, sesuai ataupun tidak dengan faedah bersukan. Sekiranya sesuai, masukkan. Contoh, bersukan dapat menjana pendapatan atau ekonomi individu ataupun sesebuah negara. Disiplin, sesuai ataupun tidak dengan faedah bersukan. Sekiranya sesuai, masukkan. Dengan bersukan dapat membentuk disiplin dalam ketika bersukan. Disiplin diri ketika bersukan. Istimewa, faedah bersukan dapat menunjukkan bakat istimewa dalam sukan. Hubungan, hobi atau hiburan. Boleh dapatkan ketiga-tiga isi berdasarkan hubungan, hobi atau hiburan. Kalau hubungan, kita boleh menggunakan dengan faedah bersukan dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Jadi kita boleh dapat banyak isi berkaitan dengan faedah bersukan. Seterusnya, bahagian penutup. Hai, harapan, amalan, iktibar. Contoh ayat, faedah bersukan, jadi berharap agar sukan di Malaysia lebih cemerlang. Amalan, jadikan sukan sebagai amalan gaya hidup sihat. Mari kita lihat contoh yang kedua. Bagaimana cara menggunakan mnemonik Abdul Sumi Sedih I. Contoh yang kedua, tulis sebuah karangan tentang kebaikan-kebaikan membaca. Pendahuluan. Abdul. A. Apa. B. Bila atau bagaimana. D. Di mana. Faedah membaca. Membaca merupakan suatu kewajipan bagi setiap murid. Bila atau bagaimana. Kita boleh membaca ketika waktu senggang dengan membaca pelbagai bahan seperti buku, majalah, surat khabar dan sebagainya. Di mana? Di perpustakaan, rumah dan lain-lain lagi. Mari kita lihat contoh isi yang sesuai berkaitan dengan soalan kebaikan-kebaikan membaca menggunakan Sumi. Sehat, undang-undang, masa, ilmu. Sekiranya kebaikan membaca tidak sesuai dengan kategori sihat, maka tidak perlu ditulis. Begitu juga dengan undang-undang. Kita boleh menggunakan M, masa. Dengan membaca dapat menghargai masa. Kebaikan membaca dapat menambah ilmu pengetahuan. Seterusnya, kita lihat kebaikan-kebaikan membaca isi dalam sedih. Selamat, ekonomi, disiplin, istimewa, hubungan, hobi atau hiburan. Sekiranya isi-isi kebaikan membaca tidak sesuai, maka kita pilih yang mana yang lebih sesuai untuk dimuatkan. Contohnya, selamat, ekonomi, disiplin tidak sesuai ataupun sukar untuk murid masukkan, maka tinggalkan. Boleh dapatkan kata kunci yang lain, contohnya istimewa.
Dengan membaca, murid dapat menunjukkan kebijaksanaan murid dalam bidang tertentu, contohnya dalam co-akademik. Hubungan. Dengan membaca dapat mengeratkan hubungan silaturahim, contohnya apabila membaca perkumpulan. Hobi. Hobi yang berfaedah dan hiburan, hati terhibur, contohnya apabila kita membaca komik. Seterusnya kita lihat bahagian penutup, kebaikan-kebaikan membaca. Penutup dengan menggunakan mnemonik high, harapan, amalan dan iktibar. Ayat contoh, jadikan membaca sebagai amalan rakyat Malaysia. Iktibar, jangan jadi seperti kata bawah tempurung. Ini merupakan bahagian penutup. Jadi kita boleh menggunakan mnemonik Abdul Sumi Sedihai untuk mendapatkan isi-isi bagi karangan fakta sekiranya karangan ini bertanya tentang faedah, kebaikan, kelebihan dan juga kepentingan. Jadi cikgu harap agar perkongsian yang sedikit ini dapat membantu murid-murid dalam mencari isi berkaitan dengan karangan fakta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye semua, jumpa lagi.